Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Kina Batangan. Kerajaan amat prihatin dan komited dalam menangani isu keselamatan di S-Zone bagi mengatasi kejadian pencerakan di S-Zone. Penubuhan Eskom peringkat awal ialah untuk mempertahankan negara dari pencerobohan luar. Seiringan dengan itu, Eskom telah berusaha untuk membenteras jenayah rentas sempadan yang sering berlaku. Usaha-usaha tersebut yang telah diambil melalui Eskom dan agensi-agensi penguatkuasaan keselamatan dan pertahanan adalah seperti berikut. Yang pertama, menambah 3 batalion pasukan gerakan AM PGA dan 3 batalion ATM. Yang kedua, penambahan dan penggantian aset maritim kepada pasukan polis marin, agensi penguatkuasa maritim Malaysia dan juga Angkatan Tentera Malaysia. Pertambahan aset-aset ini akan dapat meningkatkan kehadiran dan rondaan aset maritim di kawasan perairan yang menjadi potensi ancaman. Baru-baru ini kita telah lancarkan 32 bot laju dan juga kalis peluru. Yang ketiga ialah pembahagian sektor rondaan vessel pelbagai agensi di laut bagi menambahkan keberkesanan pengawasan. Yang keempat ialah respon team ataupun community policing mengikut sektor di antara PDRM, ATM dan juga APMM. Yang berikutnya ialah peningkatan atau gerak truk dari wilayah lain ke S-Zone dan rondaan bersepadu ATM dan juga PGA di daratan. Kita juga akan menambah baikkan peningkatan pos-pos keselamatan. Yang ketujuh, op gasak, iaitu membersihkan penjenayah ataupun parti. Sejak 24 November 2013 sehingga sekarang, seramai 1,296 parti telah ditahan dan seramai 3,323 orang telah diperiksa. Yang ke-8, pemantauan udara bersepadu oleh pasukan gerak udara dan juga ATM. 9, pengujudan 5 balai polis baru dan 3 balai polis yang sedia ada di naik taraf. Yang berikutnya ialah pengukuhan keselamatan pulau-pulau yang ada pusat-pusat peranginan. Yang ke-11 ialah engagement dengan semua stakeholders di S-Zone. Yang ke-12, peningkatan kerjasama dengan agensi keselamatan ataupun perisikan di Filipina. Yang yang ke-13, melaksanakan pendaftaran awal pambut bagi tujuan pengawalan. Kerajaan juga akan mengambil beberapa langkah baru yang bertujuan untuk memastikan keadaan keselamatan di kawasan tersebut sentiasa di tahap yang baik. Di antara langkah-langkah tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama ialah perancangan pengujudan sea basing di perairan S-Zone dengan kerjasama Petronas. Yang kedua, menguatkuasakan designated route atau laluan khusus untuk kapal-kapal bot yang akan masuk ke perairan Sabah. Yang ketiga ialah penubuhan unit-unit sukarelawan, iaitu ATM, polis, JPAM, rela dan sebagainya. Yang ketiga ialah memastikan peningkatan kawalan keselamatan. Satu plan operasi telah diwujudkan dan ianya akan dibentangkan kepada Majlis Keselamatan Negara pada masa yang terdekat. Terima kasih. Yang Berhormat Kina Batangan. Terima kasih Tuan Tua. Yang Berhormat Menteri, saya tidak pernah mempertikaikan komitmen kerajaan ke arah untuk memastikan keselamatan rakyat Malaysia di Sabah melalui X-Zone. Apa yang ingin saya kemukakan yaitu persoalan saya, yaitu apakah keupayaan yang selain daripada yang dibentangkan di Berhormat Menteri tadi, keupayaan daripada X-Zone itu sendiri ke arah meyakinkan rakyat bahawa rakyat perairan rakyat Malaysia di Sabah ini sentiasa terkawal. Sebab ikuran daripada penculikan demi penculikan, rakyat sudah hilang keyakinan. Pendatang-pendatang ataupun pelancong-pelancong asing pun telah berkurangan, telah menjejaskan ekonomi industri pelancongan di Sabah itu sendiri. Dan ini setidak-tidaknya telah mengurangkan pendapatan. Jadi apakah langkah-langkah yang akan dibuat oleh kerajaan demi untuk meyakinkan rakyat negeri Sabah dan memberi jaminan bahawa penculikan-penculikan ataupun keganasan-keganasan yang sedemikian tidak berulang, dicegah sebelum berlaku. Jadi apa peranan yang dibuat oleh X-Zone ini, pegawai-pegawai dia
keselamatan kita dengan batalion yang begitu ramai. Dengan apa ini, baru-baru ini kita telah digemparkan dengan konon-kononnya ada 4.000 tentera yang dilatih di luar negara akan menceroboh negeri Sabah dan Sarawak. Ini pun telah membimbangkan rakyat Malaysia di Sabah dan di Sarawak. Jadi apa langkah-langkah yang lebih komprehensif, yang drastik, yang boleh kita ambil untuk memberi keyakinan yang sewajarnya? Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, apa yang menjadi gundahan kawan-kawan kita di Sabah adalah juga merupakan usaha gigih di pangkat kami untuk menanganinya. Yang pertama sekali, seperti yang saya sebutkan tadi, bahawa dalam S-Zone ni diwujudkan Eskom, dan Eskom ni perkara yang pertama yang harus dilaksanakan ialah memastikan supaya pencerobohan tidak berlaku lagi. Itu sebab kehadiran kita di pangkat pertama ialah kita nak pastikan supaya perkara yang berlaku tidak akan berulang lagi. Itu sebab kita telah saya sebutkan tadi tentang penubuhan PGA dan juga unit ataupun batalion yang baru. Tetapi bila kita tubuh PGA dan juga batalion yang baru ni, kita tubuh, tetapi kehadiran anggota itu kita terpaksa buat peringkat-peringkat. Contohnya macam PGA, satu batalion dulu baru digerakkan, dan bagi ATM 3 batalion tu 2 telah pun digerakkan. Itu pun kita terpaksa menumpang di pelbagai tempat kerana kita tak dapat siapkan bangunan serta-merta. Jadi kehadiran anggota keselamatan mencukupi. Yang keduanya ialah aset. Aset ini penting sebab kadang jenayah rentas sempadan ini mempunyai aset yang lebih canggih daripada kita. Tetapi kita nak order aset yang baru juga mengambil masa. Kita bersyukur sebab baru-baru ini kita telah lancarkan 32 aset yang baru, iaitu bot laju yang telah kita sebut tentang kelajuannya, dan juga bot kalis peluru. Ya, ini kehadiran 32 biji ini sekurang-kurangnya di peringkat awal ini kita boleh laksanakan penguatkuasaan dan juga ronda dengan lebih baik. Kemudian yang ketiganya ialah sea basing, forward base ni. Kita akan gunakan telaga minyak Petronas yang lama itu yang akan diletakkan di kawasan sempadan. Ini kali pertama yang pernah dibuat. Dan yang keduanya, kita akan seperti yang telah disebutkan oleh Menteri Pertahanan tadi, beberapa hari yang lepas, kita akan di samping sea basing, kita juga akan menggunakan kapal-kapal tentera laut sebelum bulan Disember ini untuk ditempatkan di kawasan sempadan. Dan yang ketiganya ialah menggunakan pulau-pulau yang berdekatan untuk tujuan keselamatan. Jadi semua usaha ini usaha bersepadu yang dibuat di antara ATM, PDRM dan juga APMM serta pihak awam, saya rasa mampu sekurang-kurangnya mengurangkan masalah jenayah rentas sempadan, dan kehadiran anggota keselamatan telah memberi confidence baru kepada penduduk di sana termasuk pelancong. Malah bila kita pergi ke tempat pelancongan, sekarang kita tempat pelancongan sekarang tinggal 8. Dulu kita ada 11, 2 belum beroperasi, 1 telah ditutup. Yang ditutup saya tak pasti kenapa ditutup, tapi pulau tersebut namanya Pulau Mandi Darah. Semua pulau-pulau ini sudah ada pasukan keselamatan, stesen di sana, termasuk pos kawalan. Jadi bila kita tanya pelancong apakah pandangan mereka tentang kehadiran anggota keselamatan, mereka seronok dan bergembira. Walaupun kehadiran pelancong ada menurun sedikit di peringkat awal, tetapi perlahan-lahan sudah ada pertambahan, terutamanya hasil lawatan Presiden Amerika ke sini dan juga hasil lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke China telah memberi satu gambaran baru, semangat baru hubungan kita dengan dunia luar. Jadi di samping apa yang telah saya sebutkan, kita juga akan menambahkan aset
Yang ni kita akan laksanakan serta-merta, bot laju dan sebagainya, termasuk juga sea basing, termasuk juga menggunakan pulau-pulau berdekatan untuk tujuan keselamatan. Saya percaya semua perkara-perkara ini akan dapat mengurangkan. Saya tak boleh kata menghapuskannya 100% sebab dia ada faktor-faktor lain lagi, tetapi akan dapat mengurangkan, dan yang keduanya akan bagi confident kepada kawan-kawan pada Sabah dan juga pelancong-pelancong asing yang hadir di sini. Yang Muhammad Penampang. Terima kasih Tuan Speaker. YB Menteri, bolehkah membuat penjelasan jikalau tuduhan yang selalu dibincang di Sabah berkenaan dengan kelemahan Eskom adalah kerana punca teroris ataupun yang telah mencerobohi Sabah ini dan telah kidnap kita punya dengan izin kita punya turis adalah kerana mereka kerjasama dengan orang yang ditema sebagai lokal ataupun projek IC di Sabah. Betul. Bolehkah membuat penjelasan dan apakah tindakan Eskom terlebih lagi Kementerian Dalam Menteri dan juga kerajaan berkenaan dengan berisikan intelligence dan intelligence gathering berkenaan dengan orang-orang yang telah ditema sebagai projek IC ataupun pendatang yang telah mendapat IC di Sabah. Terima kasih. Tiada tindakan. Datuk yang betul, berhubung dengan IC ataupun RCI, ada jawapan di soalan nombor 9 sekejap lagi. Kita berdoa semoga jawapan itu keluar. Kalau tidak pun jawapan ini dia akan dihantar secara bertulis. Ini pasal yang keduanya kita juga tak boleh maklum keputusan RCI kerana benda ini telah pun dihantar kepada pihak kerajaan dan kita akan menunggu pihak kerajaan untuk mengumumkannya. Mendengar cerita, tuduhan dan sebagainya itu pelbagai-bagai. Apa dia pokok senar? Kerajaan Barisan Nasional. Ya, kita menunggu kerajaan lah untuk setelah Menteri tunggu kerajaan. Setelah kerajaan tak mungkin sampai tahun 3000 kerajaan telah ianya telah dihantar kepada Yang di-Pertuan Agong dan pihak kerajaan akan mengumumkannya nanti Kemudian yang keduanya berhubung dengan dengar khabar ataupun dengar cerita ni pelbagailah Yang Muhammad. Sehingga keputusan resmi diumumkan, itu dia keputusan yang sebenarnya. Saya pun dengar cerita, dengar cakap di pelbagai tempat, tetapi yang resminya setelah kita buat siasatan dan kita akan tentukan sama ada keterlibatan orang dalam, orang tempatan dengan orang asing ataupun tidak. Banyak perkara-perkara yang berlaku, dia bukan berlaku kerana satu sebab, dia berlaku kerana banyak sebab. Jadi untuk pengetahuan Yang Berhormat bahawa apa yang Yang Berhormat dengar itu ialah dengar cakap. Yang resminya ialah bila kita buat siasatan, itulah kenyataan resmi. Kalau dengar cakap ni kira dalam Malaysia sekarang dengar cakap tidak berhenti-henti. Tetapi selalunya tiap-tiap manusia dia ada etikanya dan ada agamanya dan ada lalai ikatan untuk membolehkan dia tidak menyebarkan berita yang dia tidak tahu. Bagi orang Islam, siapa yang dengar cakap, lepas tu dia cakap kepada orang lain, hukumnya bohong. Bohong ialah sebahagian daripada munafik. Munafik tempat dia neraka.